Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang, dan salam satu Malaysia. Saya Dini Izzati binti Juri selaku moderator anda mengalu-alukan kehadiran anda dalam forum kita pada hari ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, saya ingin bertanya kepada panel pertama kita. Apakah yang dimaksudkan dengan amalan bersedekah dan bersedekah secara bersembunyi? Bolehkah Encik Hasanah Afiqah untuk menerangkan dengan lebih lanjut tentang perkara ini? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Amalan sedekah merupakan suatu pemberian kepada seseorang dengan niat untuk mendapat pahala dan keredaan daripada Allah. Bersedekah secara sembunyi dapat mengelakkan timbulnya perasaan riak dan sum'ah, iaitu memperdengarkan amalan bertujuan untuk membangga diri. Berbalik kepada maksud istilah sedekah dari sudut agama ini, jika perbuatan sedekah dilakukan secara terang-terangan, bagaimana dengan niat asal tujuan kita bersedekah itu? Di manakah letak duduknya tujuan asal kita bersedekah? Anda ingin dilakukan secara terang-terangan, bertujuan hanya untuk mendapatkan pujian dan pengiktirafan dari manusia. Amalan bersedekah ini diibaratkan seperti tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak tahu. Pahala sedekah ini akan hilang jika sering disebut-sebut dan perbuatan ini secara tidak langsung boleh menyakiti hati yang menerima. Oleh itu, wajarlah jika amalan ini terus dilakukan secara sembunyi bagi menjaga hubungan dan keharmonian sesama manusia bersesuaian dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan kita, iaitu insan yang seimbang dan harmonis. Menyusul kepada hujah yang telah dikatakan oleh Cik Hasanah Afiqah, memang benar bersedekah secara sembunyi dapat elakkan rasa riak. Tetapi, jika perbuatan sedekah dilakukan secara sembunyi, bagaimana dengan mereka yang menyampaikan sedekah secara terang-terangan tanpa merahsiakan identiti mereka? Ada kalanya orang bersedekah secara terang-terangan dapat memberikan kesedaran kepada orang lain bahawa masih ramai yang hidup dalam keadaan memerlukan, lebih-lebih lagi dalam keadaan pandemik COVID-19 sekarang. Pada pendapat saya, sebenarnya ia bergantung pada niat masing-masing. Dan perasaan ini juga adalah suatu fitrah di mana ia boleh hadir tanpa kita sedar. Dan jika dilihat dari sudut falsafah pendidikan kebangsaan pula, iaitu rakyat Malaysia yang dapat memberikan sumbangan di mana mereka menghulurkan pertolongan melalui nilai-nilai murni dan sifat bertimbang rasa agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan harmoni dan makmur. Berdasarkan apa yang diperkatakan oleh Cik Nadia, memang tidak dinafikan bahawa infak secara terbuka itu tidak salah, lebih-lebih lagi infak wajib. Tetapi kita harus mengetahui bahawa sedekah tergolong dalam infak sunat, iaitu infak yang dilakukan tujuan bersedekah jika berbentuk harta. Sesetengah mufassirin berpendapat bahawa sedekah lebih afdal disembunyikan pemberiannya bagi memelihara maruah penerima yang malu akan kemiskinannya. Tujuan asal bersedekah adalah untuk meringankan beban orang yang kurang berkemampuan. Tetapi jika penderma menghebahkan amalan sedekah mereka kepada orang ramai dan muka penerima pula muncul di kaca televisyen, ini akan berkemungkinan mengaibkan si penerima. Terdapat satu hadis yang bermaksud, tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain, melainkan Allah tutup aib hamba yang pertama tadi di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini bertepatan dengan elemen FPK di mana rakyat Malaysia yang berakhlak mulia akan sentiasa berwaspada dalam melakukan sesuatu perkara bagi menjaga hati individu yang lain dan sebolehnya tidak membuka aib mereka. Usulan huraian Encik Najwa sebentar tadi, benar yang dikatakan bahawa bersedekah secara sunat lebih utama, namun Allah tidak pernah menghalang hamba-Nya untuk bersedekah secara terang-terangan. Manfaat bersedekah secara terang-terangan dapat mencegah perkataan buruk orang-orang yang suka menghina dan mencela, bukannya bersedekah kerana tak ingin dihina atau dikeji orang. Akan tetapi, kita juga punya kewajipan untuk menolong orang yang berbuat zalim. Bukankah mencegah orang yang suka mencela dari perbuatan mencela adalah termasuk dalam kebaikan? Dalam hadis sahih Imam Al-Tirmizi, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku menolongnya jika dia dizalimi. Apa pendapat anda jika ia berbuat zalim? Bagaimana aku menolongnya?" Rasulullah menjawab, "Menghalangi atau mencegahnya dari kezaliman, begitulah menolongnya." Oleh itu, sedekah secara terang-terangan dapat menolong orang yang berbuat zalim selari dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu rakyat yang bertanggungjawab di mana setiap individu mempunyai peranan saling membantu antara satu sama lain. Berdasarkan perbahasan kita sebentar tadi, boleh saya simpulkan bahawa bersedekah itu satu amalan yang murni. Yang membezakannya adalah cara penyampaian sedekah itu. Sekarang ini kita memberi ruang kepada peserta untuk mengajukan soalan. Terima kasih kepada moderator kerana memberi saya ruang dan peluang untuk saya bertanyakan soalan. Baiklah, kita tahu yang sedekah ini terbahagi kepada dua, iaitu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Soalan saya ialah, di antara dua cara bersedekah ini, yang manakah lebih baik untuk kita amalkan?
Adakah secara sembunyi atau terang-terangan? Kedua-duanya kita tahu ada kelebihannya sendiri. Tetapi, yang manakah lebih baik? Diharap para panel dapat memberi sedikit pencerahan. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan yang telah diberikan. Bagi menjawab soalan Cik Hidayu, ingin saya bacakan firman Allah SAW dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang bererti, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah lebih baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dapat kita lihat di sini antara nilai positif yang boleh kita mendapat melalui bersedekah secara bersembunyi adalah kita dapat memperkuatkan keimanan kita kepada Allah. Selain itu, bukanlah dengan memberi kepada orang lain Allah akan memberikan menggantikan dengan hal yang lebih baik. Tidak sesekali kita rugi sekiranya memberi dan membantu orang lain dengan hak dan barangan kita. Seterusnya, boleh kita lihat antara elemen FPK yang boleh kita terap dalam bersedekah secara bersembunyi ini adalah dapat memperkembangkan potensi individu seseorang. Orang yang memberi tentu tidak keteku. Sebenarnya, dengan bersedekah walaupun sedikit, mampu memupuk jiwa dan diri kita menjadi dermawan seperti yang diajar oleh Islam. Baiklah, berdasarkan hujah yang diberikan oleh Syamimi tadi, sebenarnya konsep bersedekah dalam Islam juga terlalu besar untuk diperjelas dan tidak tertumpu kepada wang ringgit dan harta sahaja. Bersedekah boleh dilakukan melalui pelbagai cara. Norma masyarakat kita yang agak skeptikal dan sering bersangka buruk terhadap orang yang memberi sedekah dan derma secara terbuka serta beranggapan orang itu hanya ingin menunjuk tidak ikhlas dan sebagainya. Menurut Pegawai Hal Ehwal Islam, Ustaz Muhammad Fahmi, sedekah sembunyi atau terang-terangan keduanya adalah afdal, namun boleh berbeza mengikut individu dan situasi. Jika seseorang itu tokoh yang diikuti, berpengaruh ulama, maka afdal untuk dia bersedekah terang-terangan sebagai contoh agar ada yang mengikutinya. Selain itu, dapat kita kaitkan antara elemen FPK di negara kita dengan isu sedekah secara terangan ini telah melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Dan semoga contoh ini dapat membuka mata masyarakat dengan menjadi individu yang boleh memberi sumbangan kepada orang lain. Tidak dinafikan kita boleh bersedekah secara terang-terangan, tetapi apa yang dibimbangkan sedekah secara terang-terangan akan menimbulkan ujub atau riak. Lebih-lebih lagi apabila mendapat pujian dari orang ramai, maka afdalnya kita bersedekahlah secara sembunyi. Bagi melahirkan insan yang berakhlak mulia seperti yang tertera di dalam elemen FIK, kita seharusnya mengelakkan diri dari bersifat ujub dan riak. Sudah tentu perkara seperti itu memerlukan kepada didikan dan asuhan berterusan ke arah keluhuran, keikhlasan dan kebersihan jiwa. Zakat dan infak hendaklah dikeluarkan dengan niat ikhlas, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Jika begitu keadaannya, apa perlunya manusia menghabiskan usaha menzahirkan pemberian kepada orang ramai, sedangkan mereka tidak mampu memberikan apa-apa kepada pemberinya. Bersedekah bukanlah perkara yang senang dilakukan dengan ikhlas, kerana pastinya kita mengharapkan balasan serta pandangan manusia lain. Untuk menghadirkan perasaan yang ikhlas, kita haruslah sentiasa bersedekah sama ada diberi pujian ataupun tidak. Berdasarkan huraian yang diberi oleh Encik Wan Hasniza bahawa menyembunyikan sedekah mengelakkan diri daripada bersifat ujub dan riak adalah benar. Tetapi ada kalanya bersedekah secara terang-terangan melatih diri berfikir positif tidak adil. Seringkali kita melihat golongan yang gemar bersedekah adalah mereka yang memiliki sikap yang adil dan tidak berani mengambil hak orang lain tanpa kebenarannya. Itulah manfaat bersedekah secara terang-terangan. Dengan melakukan amalan sedekah akan mengingatkan kita mengenai kewajipan dalam aspek sosial, iaitu dengan bersikap adil kepada mereka yang memerlukan bantuan dan golongan dalam kesusahan. Ini akan melahirkan insan yang bertanggungjawab dan dapat memberi sumbangan terhadap keadaan masyarakat di sekeliling kita yang kadang-kadang sangat memerlukan perhatian kita. Terima kasih kepada ahli-ahli panel yang telah berjaya mengupas topik yang berkaitan. Kesimpulannya, dalam konsep bersedekah ini, ia terletak kepada niat asal masing-masing. Tidak dinafikan, sedekah secara terang-terangan dibenarkan terutama jika sedekah itu melibatkan sumbangan dari orang ramai. Dengan sedekah secara terang-terangan ini memberi bukti bahawa sumbangan tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkenaan. Walau bagaimanapun, sedekah secara sembunyi memang dituntut di dalam Islam. Dan ianya lebih afdal kerana sedekah sebegini menunjukkan sifat kepribadian seseorang yang bersedekah. Akhir sekali, terpulanglah kepada anda untuk memilih cara bersedekah secara sembunyi atau terang-terangan. Sekian saja forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada ahli-ahli panel dan peserta kita. Semoga kita berjumpa di lain waktu.